Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GKI Klasis Priangan Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan mengumpulkan kita untuk sama-sama beribadah secara online. 我们感觉到很欢喜，就是怎么样主能够召集我们在一起向你敬拜。 Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita mau sama-sama bersaat teduh. 我们回照上帝的感应，我们要进入默祷。 Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. 我们预备好我们的心，在主的面前。 Mazmur 95 ayat yang ke-6 berkata demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. 我们读一首诗篇，就是在诗篇95篇第六章来啊，我们要弃身敬拜，在我们耶和华面前跪下。 Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama datang menyembah dan memuji Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们一起来敬拜主。 Mari dengan bangkit berdiri kita mau sama-sama menaikkan pujian KPPK nomor 19. 让我们站起来，我们一定要同心唱圣教诗歌19首， Datang menyembah Raja yang mulia. 起来同敬拜。 Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Ia bertata di surga penuh mulia. Chilai thong cơ cha, dù chiến năng tha ai, quang huy sơ chu bao, chúng trang sơ chu man. Hãy đừng đi thang lấy biên chu, tăng thua chưa chân, quang phong huy chu bao yêu chu tăng đau lưu suy. Intro. Mari kita tuturkan kasih rahmat. Mau tuturkan kasih rahmat-Nya, tiupan nafas-Nya, pantat tenggangnya, sumber dari bukit turun ke ladang, Ya curahkan hujan sejukkan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa kita, pencipta langit dan bumi. 亲爱的弟兄姐妹们，我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，他守尘世，直到万代。 Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. 愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于你们同在。阿门。
Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah arahkanlah hatimu pada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，今天正道的主题是将你的心仰望上帝。 Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Andi Gunawan dan diterjemahkan oleh Saudari Linda. 讲台正道侍奉由安迪古纳万牧师，由领导翻译。 Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mau mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. 在我们还没有进一步听到之前，我们承认我们思想、言语和行为上犯下所有的错误和罪过。 Mungkin ada perkataan dan perbuatan kita yang telah melukai hati Tuhan. 可能我们在一切行为上就是伤了上帝的心。 Itulah sebabnya mari kita mengambil waktu, kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. 让我们拿一点的时间在上帝面前认罪悔改。 Mari kita sama-sama menaikkan doa secara pribadi. 让我们认默祷告。 Ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. 上帝，这就是我们的祷告，在你的面前， Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. 求你赦免我们一切的罪。 Kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan kepada kami pengampunan, 我们相信上帝定赦免我们一切的罪， sehingga kami dilayakkan untuk kami bisa mengikuti ibadah hari ini. 直到我们配得上能够参加今天的集会。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢你，上帝， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名， kami berdoa dan mengucap syukur. 我们恳求祷告， Amin. 阿门。 Bagi setiap saudara yang telah sungguh-sungguh mengaku dosa dengan tulus, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang pertama hingga yang kedua. 弟兄姐妹们已经诚恳来到上帝的面前认罪悔改，我们来读这个恩典信息，其自约翰福音15章第1到第2节。 Yang berbunyi demikian, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. 我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。 Marilah kita responi berita anugerah ini dengan sama-sama menaikkan pujian KPPK nomor 63, Bila Bukan Kasih Tuhanku. 让我们回应恩典讯息，我们唱诗63首。若这不是爱。 Tinggalkan surga yang mulia, ya datang ke Dia di Golgota yang disalibkan, mati untuk kita semua. Jikalau bukan kasih Tuhanku, aku takkan suruh bintang akan redup. Jikalau bukan kasih Tuhanku,
大力使人在观海，那一趟通过的街，他有慈爱动机宽恕的，点燃了耶伟大一杯，我是不是爱？海洋虽会干，变空气不再，却要我一个唱。若这不是爱，天空中就在，人间何处有爱？若这不是爱。Sekarang tiba saatnya untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. 现在这个时刻，我们要听到， Marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita. 让我们预备好我们的心。 Kita mau sama-sama menaikkan sebuah pujian, bukakan mataku Tuhan. 我们要一起唱圣教诗歌294首，就是开我的眼睛。 KPPK 294. 圣教诗歌294首。 Bukakan mataku. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. 开我的耳，是我定价，看出所指真理之言，当指甲印当眼我耳中，一切世界都是引走，我听我然专心等候，唯愿我主旨意成就，恳求圣圣灵灵开我耳朵，光照引领。 bukakan hatiku Tuhan. 开我们的眼睛，上帝， Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. 圣灵与我们同在。 Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Mari
mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. 让我们还没有听到也滴注之前，我们低头祷告。 Bukakan mata kami Tuhan untuk melihat wajah-Mu dengan lebih jelas. 打开我们的眼睛，上帝使到我们可以看到你的面容， Berikan kami kemampuan untuk mengerti firman-Mu. 给我们能力，使我们能够明白你的话语。 Dan di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, 在这样的疫情之下， kiranya kami boleh mengenali kehendak-Mu 我们可以知道明白你的旨意 dengan lebih jelas. 更清楚。 Berkati kami yang menyampaikan firman Tuhan, yang menerjemahkan, Engkau yang mengurapi kami. 上帝，你赐福给传道的或者是翻译的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 14. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们打开我们的圣经，就是马太福音14章， Ayat 13 hingga 21. 就是13到21节。 Saya minta Saudari Linda untuk membacakan dalam versi Mandarin. 我们用中文来读马太福音14章13到21节。耶稣听见了，就上船，从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各城里步行跟随他。耶稣出来，见有许多人，就怜悯他们，治好了他们的病人。天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。” 耶稣说：“不用他们去，你们给他们吃吧。”门徒说：“我们这里只有5个饼2条鱼。”耶稣说：“拿来给我。”于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这个5个饼2条鱼，望着天祝福，拍开饼递给门徒，门徒又递给众人，他们都吃，并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了12个篮子。吃的人除了妇女孩子，约有5000。 Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman dalam kehidupan sehari-hari. 这是上帝的话，听到而在每天行动上运行上帝的道，那人有福了。 Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? 亲爱的弟兄姐妹们，你们好吗？ Nah, saudara, rekaman online hari ini diadakan di kantor Klasis Priangan. 今天我们这个制造这个视频，在这个百安区梁的这个。 Nah, semoga meskipun dalam kondisi kesederhanaan kita tetap bisa menikmati ibadah di rumah masing-masing. 虽然我们这个设备是很简单的，希望大家都能够欣赏今天的讲道。 Nah, saudara, kondisi pandemi di negeri kita, kalau kita lihat berita, nggak membaik, saudara. 亲爱的弟兄姐妹们，我们知道最近的这个疫情没有改善到很多。 Bahkan beberapa gereja yang rencananya membuka gerejanya bulan Agustus pada membatalkan. 而且很多教育，他们已经计划了在8月份要商场崇拜的，现在已经取消。 Nah, sebagai gereja, mari kita berusaha untuk memberikan kehidupan bagi manusia. 我们身为教会的，我们要给人类一种生活。 Karena itu jika wilayah tempat saudara beribadah itu rawan, mari kita menahan diri untuk tetap beribadah secara online. 如果亲爱的弟兄姐妹们住的地区是很微弱的，我们应该要控制我们自己，我们还是上网崇拜。 Ingat spirit atau semangat dari gereja, gereja itu harus memberi kehidupan, bukan mengancam kehidupan. 我们应该知道这个教会的精神，就是教会是保守性命，不是威胁性命。 Nah, saudara, bicara tentang kehidupan, ada satu bagian kisah dari Alkitab tentang kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. 亲爱的弟兄姐妹们，如果我们讲到生活，我们就在圣经上有记载下的一个故事，就是5个饼2条鱼。 Nah, kisah ini selain kebangkitan Tuhan Yesus, kisah ini adalah satu-satunya kisah yang ditulis oleh keempat Injil. 除了耶稣复活之外，这个奇迹在4福音书有唯一的记载下，是很独特的故事。 Dan mujizat ini juga dari sekolah minggu, saudara kita sudah mendengarnya. 而且这个奇迹的故事，在我们读主日学的时候，我们也时常听到了。 Nah, bagaimana kisah yang sudah lama dan berulang-ulang kita dengarkan ini punya atau memberikan makna buat kita. 我们已经
知道了这个故事很久，而且我们一直听这个故事，但是我们知道它里面含有什么意义吗？ Nah, saya bagikan dua, saudara. Makna dari kisah 5 roti dan 2 ikan ini. 而且我要分成2种的这个意义，就是5个饼2条鱼。 Nah, makna pertama adalah Yesuslah pemberi kehidupan. 第一的意思就是耶稣就是赐给我们生命。 Nah, kisah 5 roti dan 2 ikan ini bicara tentang roti, saudara. 5个饼2条鱼就是讲到这个面包。 Saudara, saya bawa roti. 我有带着这个面包， Nah, biasanya kalau orang udah mulai tua pakai roti gandum supaya aman, 这 katanya 个 gitu. 是麦子的面包，所以很安全的 Karena。ini pemberian dari seorang teman yang sudah lanjut usia. 这个是我的一个老龄的朋友给我的。 Saya tanya, saudara, roti penting nggak? 我问弟兄姐妹们，面包重要吗？ Saya tanya ke yang bikin rekaman hari ini, penting nggak? 面包重要吗？哦， Bisa hidup tanpa roti nggak? 我们能够生活吗？没有面 Bisa, 包 ya 能够。 Kapan terakhir saudara makan roti ini? 你最后一次面包的时候是几时？ Kapan? Berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu? 是不是几天前、几个礼拜前？ 2 minggu yang lalu. 2个礼拜 Ya, 前。 saya sudah lupa kapan makan roti terakhir 我 kali 已 ya. 经忘记了几时我最后一次吃面包。 Tapi kalau saya ubah pertanyaannya, nasi penting nggak? 但是如果我转回我的话题，你说吃饭 Ya 重要吗？ Ya, kalau nasi penting, kapan terakhir kali saudara makan nasi? Tadi pagi 如果 ya. 吃饭重要，你最后一次吃饭是几时 Ya,？saya taruh 他 dulu 们回答 rotinya 是 ya. 刚才早上。 Ya, jadi saudara, ketika kita bicara roti dan nasi itu memang berbeda. 亲爱的弟兄姐妹们，当我们讲到这个面包与米饭的时候，不 Orang 一样。 Indonesia dan orang Yahudi punya cara pandang berbeda tentang roti. 我们印尼人跟犹太人对这个面包的看法是不同的。 Kepada orang Yahudi, Yesus berkata, "Akulah roti." 跟犹太人，主耶稣讲：“我是生命的粮。” Saya rasa kalau di Indonesia kan sebaiknya Tuhan Yesus berkata, "Akulah nasi," saudara. 我觉得，如果在印尼，主耶稣应该讲：“ Kepada 我是米饭。” orang Papua, Yesus bisa berkata, "Akulah sagu." 然后对巴布亚讲：“我是西米。” Pada orang China, apa saudara? Mie, ya. 跟中 mian, 国 ya. 人讲：“我是面条。 Ya, intinya satu, saudara. ”他的意思只有一个。 Yesus mengklaim dirinya sebagai sumber kehidupan, menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan 耶稣宣告他自己就是生命的来源， dengan cara menyamakan dirinya dengan makanan pokok. 就是他伪装自己，就是比例于这个我们的粮食。 Dan tanpa makanan pokok, manusia akan mati. 没有这个粮食，我们人类会灭亡。 Makanya hubungan antara Yesus dengan roti ini dekat sekali. 所以这个主耶稣跟这个面包的这个关系很亲密。 Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. 当晚上耶稣他献上自己的时候，主耶稣与他的门徒们正在用最后的晚餐。 malam itu Tuhan dikatakan Tuhan mengambil roti. 在那个晚上，主耶稣就拿起了那个饼， Lalu mengucap berkat, 祝福， lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya pada murid-muridnya. 拍开了那个饼，然后他就递给他的门徒们 Lalu。sambil memberikan roti dia katakan, "Inilah tubuhku." 当他递给他的门徒们的时候，他说：“这是我的身体。” Dan saya bisa katakan malam waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan itu bukan perjamuan kudus seperti yang kita pahami saat ini. 其实那天最后的晚餐，他们用的并不是好像我们现在所了解的， Itu makan malam biasa 那 menjelang 是 Paskah. 很平常的这吃晚餐。 Nah, itulah sebabnya saudaraku, setiap kali kita menemukan kata roti di dalam Injil, 当我们在这个福音里面，我们思想到这个面包的时候， nah kita harus menghubungkannya dengan tubuh Tuhan Yesus. 我们应该联系到想到这个主耶稣的身体。 Nah, karena itu kepada orang Indonesia saya berkata begini ya, 所以跟印尼人，我是说 Ya. 应该讲讲， termasuk pada saya ya. 包括我在里面。 Setiap kali kita melihat nasi 每一次 putih 我们看到米饭的时候， atau nasi hitam, nasi coklat, nasi apapun juga, nah kita harusnya menghubungkannya dengan Tuhan Yesus. 我们应该牵连到主耶稣。 Mengapa? 为什么呢？ Sebab Yesus adalah nasi. 因为主耶稣是米饭。 Nah, dengan cara pikir seperti ini, mari kita melihat kisah 5 roti dan 2 ikan ini. 如果我们有了这样的思想，让我们看这个5个饼2条鱼的故事。 Firman Tuhan berkata setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat.
当主耶稣他已经接受了这个5个饼2条饼的时候，他就望上天祝福，拍开那个饼。 Lalu roti itu dipecah-pecahkan dan diberikan kepada murid-muridnya. 然后他拍开了那个面包，就递给他的门徒们。 Nah, ketika penginjil Matius menceritakan adegan Yesus mecah-mecahkan roti, 马太传道，当他讲主耶稣拍开那个面包的时候， nah pembaca Injil tuh langsung connect ya, langsung ingat ya. 难道马太传道他就想到了一件事？ Oh iya, itu roti yang dulu juga pernah dipecah-pecah oleh Tuhan Yesus. 原来是面包，以前也是主耶稣他拍开了那个面 Itu 包， lambang dari tubuh Tuhan Yesus. 那就是象征了主耶稣的身体。 Nah, Tuhan Yesus dengan sengaja melakukan mujizat ini, 主耶稣他故意行了这个奇迹， dia punya satu tujuan. 也是他只有一个目的。 Lihat loh. Kalau nggak ada roti, kalian lapar, kalian mati. 如果你们没有面包，你们会肚子饿，你们会死。 Nah, kalau nggak ada aku, kalian pun juga akan mati. 但是如果没有我，你们照样也是灭亡。 Dengan kata lain, Yesus mau berkata begini, saudara. 其实主耶稣他是想这样的讲， Sama seperti hidup kalian bergantung kepada roti, 就是当你们的生命再借以面包的时候， demikian juga hidup kalian bergantung padaku. 你们的生命也再借以我。 Nah, saudaraku, pengalaman pandemi COVID-19 ini memberikan kita pelajaran. 亲爱的弟兄姐妹们，在这样的疫情下，给我们有很多的纪念。 Ternyata gedung gereja itu bukanlah pusat dari kerohanian kita. 就是我们看这个教堂的这个建筑会，并不是我们属灵的灵性集中所。 Hari Minggu juga bukanlah satu-satunya hari kita beribadah. 就是星期天不是只有一天我们向上帝崇拜， Ya, kita bisa ibadah hari apa saja sekarang. 其实现在我们每一天都能够崇拜。 Nah, pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita bahwa spiritualitas yang sejati itu 在这样的疫情下，已经教导了我们这个虔诚的灵性， itu harus dekat dengan kehidupan sehari-hari. 就是在我们平常的生活里面要很接近。 Nah, saudara pernah nggak coba menyadari satu hal yang penting ini? 你们记得到吗？有一件事， Mengapa Yesus begitu sering memakai perumpamaan dengan menggunakan benda-benda 主耶 sehari-hari? 稣他就是很喜欢用这个东西的例子来描写一些东西。 Yesus berkata, akulah gembala. 我是一个牧人， Dia berkata, akulah pintu. 我是门， Akulah pokok anggur. 我是葡萄， Akulah roti. 我是面包。 Nah, Tuhan Yesus itu sangat rindu agar kerohanian kita itu menyatu dengan rutinitas harian kita. 主耶稣他很盼望我们的这个属灵的心能够接近在我们每天的生活里面。 Nah, makanya saudaraku, tadi saya memberikan contoh bahwa setiap kali kita melihat nasi, 亲爱的弟兄姐妹们，刚才我已经给了一个例子，当我们每次看到米饭的时候， ada baiknya kita mengingat perkataan Tuhan, akulah nasi. 然后我们可以记得耶稣所讲的，我就是米饭。 Demikian juga ketika kita menikmati air, udara, marilah kita melihatnya sebagai menggambarkan Yesus sebagai sumber kehidupan. 当我们欣赏水、我们欣赏空气或者是一切的时候，我们应该联系到与主耶稣同在，他的 Dengan 话。 begitu, saudara, Yesus sebagai sumber kehidupan itu enggak sekedar konsep doang. 所以，如果我们已经有了这样的概念， Nah, 我们的属灵不是平常的。 saya kasih tahu caranya, saudara. 我跟你们讲一个办法， Supaya spiritualitas kita itu lebih punya greget, saudara. 使到我们的这个属灵的灵 Mari 性更进步。 kita menghubungkan bisnis dan hobi kita itu dengan Kristus sendiri. 我们看，我们把我们的生意以我们的爱好牵连在主耶稣。 Nah, saya punya hobi baru karena gara-gara pandemi ini, saudara. Potret. Ya. 因为这样的疫情下，我有了一个爱好，就是我喜欢拍照。 Nah, 2 minggu lalu ketika saya khotbah di GKI Bungur tentang lalang dan gandum. 2个礼拜前，当我在这个蒙恩堂教会讲道的时候，就是关于这个稗子与麦子。 Dan dikatakan bahwa lalang dan gandum itu mirip sekali, sulit dibedakan. 有讲到这个稗子与麦子，我们看起来它很像，我们不能够区别。 Lalu saya mengambil atau menghubungkan dengan potret memotret. 但是如果我牵连跟我的爱好就是拍照， Ternyata saudara, kalau saudara mengambil gambar dengan lensa yang mahal, dengan lensa yang murah, itu susah dilihat bedanya.
但是如果我们用这个好的贵的镜子，平常的镜子也是一样，我们不能够有区别。 Nah, kalau saudara penasaran, coba cek khotbah saya 2 minggu yang lalu ya. 如果你不相信，你可以看这个镜子。 Nah, saudaraku, kreatiflah dalam mencari pribadi Yesus dan firman-Nya dalam keseharian kita. 我们要有创意感，就是我们怎么样寻找耶稣本身与他的杰作。 Apapun pekerjaan dan hobi yang kita tekuni, mari kita melatih indera kerohanian kita. 虽然我们每天勤劳在做什么事也好，但是我们属灵的心，我们也要锻炼起来。 Aktivitas kita di dapur, aktivitas kita di kantor, di jalanan, itu selalu bisa kita hubungkan dengan Kristus sebagai sumber kehidupan. 我们在厨房，我们在路上，我们做什么好？我们每天的这个习惯来讲，我们可以牵连到主耶稣。 Yang pesan kedua yang bisa kita ambil dari mujizat 5 roti dan 2 ikan adalah kitalah penyalur kehidupan. 第二就是我要讲到的，就是我们就是这个生命的分配。 Nah, saudara bicara tentang kehidupan tentu nggak lepas dari persoalan perut, saudara. 当我们讲到这个生活的时候，当然离不开这个肚子。 Ya memang firman Tuhan pernah berkata sih bahwa katanya manusia hidup bukan dari roti saja. 当然，这个圣经有记载下，就是人活并不是为了面包。 Tapi kalau kita cukup waras, saudara, ya cukup sehat mental, kita tahu bahwa kita tetap butuh roti atau nasi. 我们有正常的这个思想，我们知道我们需要面包，我们需要米饭。 Karena Tuhan Yesus sama sekali tidak bermaksud bahwa kita disuruh baca Alkitab dan dengar khotbah melulu. 而且主耶稣的意思并不是说我们每天一定要读圣经，每天都要崇拜。 Murid-murid tetap butuh roti. 门徒们他们也是需要面包。 Kita butuh nasi, kita butuh mie, kita butuh makanan. 我们需要米饭，我们需要面条，我们需要吃的东西。 Nah, saudaraku, bicara soal makanan ini bisa jadi bahan perdebatan. 如果我们讲到这个吃的东西的时候，就会争吵。 Saudara, waktu dulu sebelum pandemi, tahu nggak topik perdebatan gereja apa? 在这个疫情之前，你们知道吗？在教会上，他们争吵的主题是什么？ Makanan, saudara. 就是食物。 Ya makanan bisa bikin geger di gereja. 就是在会轰动，在这个教会如果讲到食物。 Nah, tapi bersyukur ya COVID-19 ini membuat kita berhenti ribut soal makanan. 但是我们感谢主，因为这个疫情，所以我们就停止了争吵，为了这个事物。 Tapi sebenarnya pada waktu Yesus dengan murid-muridnya peristiwa 5 roti dan 2 ikan, mereka juga ribut soal makanan. 但是其实也是一样，当主耶稣与他的门徒们讲到这个5个饼2条鱼的时候，他们也是争吵。 Masalahnya orang banyak yang mengikut Yesus ini sampai malam dan mereka belum makan. 因为跟着主耶稣的很多人，而且他们跟到晚上。 Rupanya murid-murid yang jadi panitia pembinaan massal salah strategi, saudara. 因为门徒们他们筹备了他这个补导的时候，他们的计算记错了。 Harusnya acara pembinaan massal ini berakhir sebelum jam makan malam. 应该这个补导的会场结束在这个晚餐之前。 Jadi kalau gereja mau bikin acara gitu strateginya, sebelum makan malam dimulai, bubar dulu acaranya ya, supaya mereka bisa pulang makan dan hemat anggaran gereja. 如果教会要举行一种活动也好，就是要用这种的办法，就是已经散会了，就是在吃晚餐之前。 Untuk mengatasi masalah ini, para murid sebagai panitia memberikan usul kepada guru. 怎么样解决这个问题呢？所以他的门徒们对主耶稣提供了意见。 Guru, suruh orang-orang pulang, cari makan masing-masing. 主耶稣叫他们回去好了，叫他们自己找吃去吧。 Agar bendahara nggak perlu keluarin uang untuk makan. 所以我们不需要出很大的消费。 Tapi sayangnya Tuhan Yesus nggak setuju dengan usul panitia. 但是主耶稣对他们的这个说法不同意， Malah dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. 反而主耶稣讲，你们一定要给他们吃。 Giliran murid-murid yang bingung. 现在轮到这个门徒们，他们都很吃惊， Karena pada waktu mereka bikin anggaran, nggak ada anggaran makan, ya, nggak ada anggaran makan. 他们没有筹备这个很大的这个食物消费。 Apalagi setelah dihitung-hitung menurut versi Markus dibutuhkan uang sangat besar, 200 dinar. 如果马可他在预算里面，这个消费食物是很大的钱，就是200丁纳。 200 dinar ini seperti upah seorang bekerja selama setengah tahun lebih. 这个200丁纳就是他们工作1年1半的工资。 Kalau diuangkan itu 30-an juta, saudara.
如果我们兑换成印尼等就是3000万。 Nah, kalau 30-an juta hanya untuk sekali makan, kira-kira boros enggak, saudara? 如果3000万只是用来一次的这个事务消费，是不是很浪费？ Kalau teman-teman di sini sebagai panitia, lalu Pak Yudi sebagai majelis kasih proposal anggaran makan 35 juta, ya kira-kira majelis setuju apa enggak ya? 如果我们是委员会在教会的活动，我们跟执事们提供要用到这个3000万的这个消费，当然他们会不给。 Ya, apa yang menjadi usulan dan dari murid-murid ini sungguh sebenarnya masuk akal. 其实门徒们他们所提供的意见是很合乎。 Orang banyaknya nggak akan mati kelaparan kalau mereka suruh pulang dan cari makan masing-masing. 其实那些人如果叫他们散会，他们自己早吃，他们也不会肚子饿的。 Sebab orang Yahudi ini sangat terkenal dengan keramah tamahan atau hospitality-nya. 因为我们知道犹太人他们是很温柔的。 Sehingga mereka pasti bisa dapat roti dari sesamanya orang Yahudi. 而且他们在犹太人中间，他们一定会供给自己的面包。 Lalu mengapa Yesus memakai kesempatan itu untuk mendemonstrasikan mujizatnya? 但是为什么主耶稣用这样的这个机会来显现出他的奇迹呢？ Jelas bukan untuk kasih makan gratisan, saudara. 当然不是说要给他们吃这个免费的晚餐。 Nah, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. 再一次，主耶稣对门徒说：“他们不可以回去，你们应该给他们吃。” Dalam bahasa Inggris dikatakan they do not need to go away. You give them something to eat, ya. Mengapa Yesus tidak berkata aku yang memberi mereka makan? 为什么主耶稣他不自己讲我给他们吃？ Bukankah Yesus akhirnya memang kan Tuhan Yesus yang memberi makan? 其实最后呢，还是主耶稣给他们吃的。 Tapi mengapa dikatakan kamu harus memberi mereka makan? 但是为什么主耶稣他真正你们要给他们吃？ Jadi para murid ini merasa bahwa urusan perut itu adalah urusan masing-masing orang punya perut. 因为门徒们觉得，如果这个肚子的问题，应该我们个人负责我们的肚子。 Tapi ternyata bagi Tuhan Yesus urusan perut orang itu juga menjadi tanggung jawab sesama, khususnya tanggung jawab murid-muridnya. 但是对主耶稣来讲，这个众人的肚子也是这个门徒们的负责任。 Dengan kata lain, para murid itu nggak boleh tutup mata, lepas tangan ketika ada orang banyak yang kelaparan. 换句话说，就是门徒们他们不可以盖住他们的眼睛，他们放手让这个众人肚子饿。 Makanya Tuhan Yesus, makanya dalam cerita ini kemudian mereka menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. 然后呢，他们就拿出来了5个饼2条鱼给主耶稣。 Sebenarnya ada dalam kisah Yohanes ada satu nama, saudaraku, yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. 在这个约翰福音有一个名字，说一个小孩给这个5个 seorang 饼2 bocah. 条 Saudara 饼。 tahu namanya? 你们知道他的名字是什么吗？ Tahu namanya? 知道他的名字是什么 Ada 吗？ namanya. 他有名字， Roti Boy. 就是面包小孩。 Roti Boy. Karena membuat roti dan memberikan roti, ya. Roti Boy. 面包 Kasih 小 namalah 孩。 kita. Nah, saudaraku, sangat boleh jadi bahwa roti yang sedikit dan ikan ini hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. 也有可能这个5个饼2条鱼就是有几个人拥有的。 Kalau kita lagi lapar, biasanya kita suka egois, bukan? 如果我们在肚子饿的时候，有时我们会自 Ya, 私， kita umpetin, ya. Wah, 我们 ini 就 gua 藏起 lapar 来 ya. Masa bagi-bagi ya? 我藏起来了，为什么我要分给你们？ Tapi ternyata kisahnya tidaklah demikian. 但是在这个故事不是这样的发生， Mereka memberikan 5 roti 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus. 他们把这个5个饼2条鱼给主耶稣。 Saat mereka menyerahkan roti dan ikan, itu adalah saat mereka memberikan rasa aman dan nyaman mereka ke dalam tangan Tuhan. 当他们给了主耶稣5个饼2条鱼的时候，就是他们也是献上他们的自己，他们的安全感给 Setelah 上帝。 murid-murid mengerjakan tugasnya, barulah Tuhan mengolahnya. 当门徒们已经完成了他们的责任，现在就轮到主耶稣怎么样应用。 Itulah sebabnya dikatakan kamulah yang harus memberikan mereka makan. 所以那边有讲到，就是你们应该给他们吃。 Nah, lihat saudara polanya. Polanya adalah pertama-tama kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengubahnya menjadi berkat bagi banyak 我 orang. 们可以看他的形式，最初的时候，我们就是要献上我们自己，我们的安全感给主耶稣，然后主耶稣他会就应用我们所供给的，成为别人的父。 Nah, saudara, ciri-ciri orang yang sudah dijamah oleh kasih Tuhan adalah bertumbuh
dalam hal memberi diri bagi sesama. 我们可以看一个人他的这个灵性成长，就是他怎么样献上自己给上帝， Bahkan bersedia untuk mengorbankan diri. 而且他可以自我牺牲他的生命。 Nah, sudah lihat sekarang masa pandemi ini sebenarnya memaksa gereja untuk membelokkan arah dari gereja. 我们可以看在这样疫情之下，我们就是偏离了这个教会是不得己的。 Harusnya gereja ini tidak lagi sibuk dengan dunia dan urusannya sendiri. 应该是教会他忙碌于这个世界，与他这个一切的琐事。 Eksistensi gereja itu bukan lagi di gedungnya, tapi aksinya dan relevansinya bagi dunia. 教会的存在，并不是在它的建筑，就是教会它的一切行动与这个世界的关系。 Ya, saudara, apa artinya sih gereja punya banyak sekali kegiatan dan anggaran, tapi tidak relevan dengan dunia? 我们可以看教会有很多的活动，出了很多的钱，但是跟这个世界没有关系。 Maka peralihan dari online ke onsite ini, saudara, mari kita luangkan waktu majelis dan hamba Tuhan untuk merenungkan gereja setelah pandemi ini mau gimana sih? Mau sama atau berbeda? 所以我们看现在疫情之下，现在是上线， 全部都是上线。我们看以后看教会应该怎么样行动。 Sebagai pribadi, kita sebagai orang Kristen, saya mau memberikan kita kritik sendiri masing-masing, kritik pribadi. 我们身为基督徒的，我们能够批评我们自己。 Salah satu penekanan spiritualitas gereja-gereja pada umumnya adalah tentang bagaimana orang Kristen itu menjaga kesalehan pribadi dan menjaga keintiman dengan Tuhan. 就是我们身为基督徒，虔诚的基督徒，我们怎么样能够保守我们诚恳的心？我们怎么样与人交往？ Berkencan dengan Tuhan, menyendiri dan berdua dengan Tuhan. 我们怎么样跟上帝约会？我们怎么样能够独自与上帝同在？ Sementara hal ini mungkin memang penting, tetapi dan memang menurut teori spiritualitas ada orang yang tipe spiritualitas seperti ini. Ya, sementara ini memang penting. 现在我们觉得这些事是很重要的。 Dan ada orang tipe spiritualitas yang suka menyendiri bersama dengan Tuhan. 我们看到很多人他自己能够与上帝独居同在， Tapi agaknya spiritualitas kita akan cacat, saudara. 但是我们的这个灵性呢会有污点。 Jika kesendirian kita bersama Tuhan tidak berdampak bagi orang-orang sekitar kita. 如果我们与上帝的同在，并不能够成为别人的父。 Lihat, Yesus pun sering berdua bersama dengan Sang Bapa, tetapi dia terhadap isu-isu sosial dia nggak tutup mata, dia nggak lepas tangan. 我们可以看主耶稣，他跟上帝这样的亲密，但是对于这个世界，他没有盖上他的眼睛，而且他也不是不管。 Hubungan pribadinya dengan Bapa tidak membuat dia kemudian nggak mau terlibat dengan dunia. 他可以看他世人与这个上帝的亲密，并不是说他不要跟这个世界同在。 Dia merengkuh Sang Bapa, tapi juga merangkul dunia. 他拥抱了上帝，他也是拥抱这个世界。 Apa artinya kesalehan pribadi, tapi kita abai dengan kondisi yang ada sekitar kita. 我们世人的这个诚恳的心，但是我们如果对周围来不管，有什么意思呢？ Nah, saudara, jika kita sebagai pribadi rindu untuk relevan bagi dunia ini, 如果我们成为一个诚恳属灵的人，如果我们对这个世界有关系， mari berilah diri untuk jadi berkat bagi sesama. 所以我们奉上我们自己会成为别人的父。 Kadang kesulitan ini membuat kita semakin hidup dalam dunia sendiri. 在这样的疫情下，我们觉得生活是越来越困 Ya, 难， kita semakin sulit untuk berbagi dan menolong sesama kita. 而且我们觉得我们很难分配我们所有的给别人。 Dan kadang kita berkata, jangankan menolong orang lain ya, saya sendiri juga kesulitan. 我们会说，我自己也是有难处，我怎么样帮助别人呢？ Kalau bahasa Alkitabnya saya katakan, guru itu urusan perut mereka. Urusan perut mereka ya mereka tanggung jawab. 如果圣经上所写的就是，那是他们的肚子，他们的肚子他们自己负责任， Nah, suruhlah mereka pulang mengisi perut masing-masing. 让他们回去吧，让他们自己填满他们的肚 Tapi 子。 kan Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberikan mereka makan. 但是主耶稣讲，你应该给他们吃。 Nah, saudara, tentu perintah Tuhan Yesus ini bukan melulu soal makanan, benda-benda materi. 主耶稣的命令不只是说这个物质上，或只是在事物上而已。 Tapi bisa perhatian, bisa sapaan, bisa cerita, berbagi ruang kehidupan.
好像可以关怀，我们可以跟他分享上帝的道。 Nah, saudaraku, saat kita membaca dan merenungkan kisah mujizat 5 dan roti dan 2 ikan ini, 当我们已经读了这个5个饼2条鱼的故事的时候， mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. 让我们的心仰望上帝， Dia adalah sumber kehidupan bagi manusia. 他就是我们生活上的源头。 Dan sang sumber itu rindu untuk memberikan hidupnya bagi sesama. 而且这个源头，他很想献上他自己给这个世界， Dan dia akan memakai saudara dan saya untuk jadi penyalur. 而且他要用我们每一个人成为一个分配者。 Salurkan makanan bagi yang tidak punya makanan bergizi. 我们分配营养的食物给人，如果他没有营养， Salurkan internet kalau nggak ada internet, saudara. 我们给他上网，如果他没有网， Karena internet kan penting. 因为那是很重要的事 Kalau ada 情 yang。kesulitan beli pulsa, beli internet, beli kuota, kita bisa berbagi. 因为知道我们用这样上网的费用是很大的，我们可以帮助他们。 Salurkan air di mana ada kehausan dan tidak ada air bersih. 我们给他们水，如果他们的水是不清洁的， Salurkan uang di mana ada kemiskinan yang mengancam kehidupan. 我们给他们钱，如果在他们的这个生活上被威胁到生命， Murah hatilah pada sesama kita. 所以我们要有这个怜悯的心。 Lalu salurkanlah Tuhan saat orang nggak merasakan kehadiran Tuhan. 我们可以跟他们分享上帝，如果他们不是与上帝同在， Salurkanlah sukacita di mana nggak ada sukacita. 我们跟他们分享喜悦，如果他们不在喜悦里面， Salurkanlah kehidupan saat tidak ada kehidupan. 我们跟他们分享生活，当他们生活不在里面。 Kalau nggak ada keadilan, saudara bawalah, berikan suasana keadilan. 如果他们没有正义，我们也是带着这个正义感给他， Mari kita mengarahkan hati kita pada Tuhan. 让我们把我们的心仰望上帝。 Amin. 阿门。 Kita akan berdoa untuk meresponi firman Tuhan, tidak usah diterjemahkan. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan ini. Kiranya mujizat 5 roti dan 2 ikan, mujizat yang sudah lama dan sering kami dengarkan ini, tetap boleh tinggal di dalam hati kami. Mengingat bahwa Engkau adalah pemberi kehidupan, kami punya harapan, kami punya kehidupan. Dan Engkau rindu kami tidak merangkul berkat Tuhan sendiri, kasih Tuhan sendiri, tapi kami menyalurkan buat sesama kami. Seperti murid-murid menyalurkan roti dan ikannya kepada orang banyak. Sekalipun perut mereka mungkin bukan tanggung jawab para murid, tetapi Engkau mau agar murid-murid menjadi saluran berkat bagi mereka. Demikian juga buat kami Tuhan, entahkah urusan perut ataupun urusan yang lain. Kiranya kami tidak putus-putusnya untuk selalu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkati bangsa negara kami ini Tuhan, di masa pandemi yang masih belum menunjukkan tanda-tanda pembaikan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Kiranya kami sebagai gereja boleh turut bersumbangsi, berkontribusi, membawa dan memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Berikan hikmat buat para hamba Tuhan majelis dalam membuat keputusan tentang pembukaan gereja. Kiranya sungguh-sungguh boleh membawa semangat untuk membawa kehidupan dengan mempertimbangkan dan melihat berbagai macam sisi yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan, berkati bangsa negara ini. Kami serahkan doa syafaat kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di sepanjang zaman dan tempat mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. 亲爱的弟兄姐妹们，请站立，让我们以历代现今和将来众信徒以宣读使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Kita akan mengucapkannya dalam bahasa Mandarin saja. 我们只是用中文来念。 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天。 坐在极能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信真理，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，
我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya untuk kita sekarang memberikan persembahan. 亲爱的弟兄姐妹们，现在的时刻就是我们要奉献。 Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-6. 奉献经文取自诗篇第4章第5节。 Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. 当献上公义的祭，应当依靠耶和华。 Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan ke jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian beribadah, baik melalui transfer langsung ke rekening jemaat saudara maupun mengumpulkannya secara fisik dan memberikan langsung kepada gereja pada saatnya nanti. 奉献请直接可以汇款到个人教会的户口，或者在以后的时间会有亲自收据，并直接奉献给教会。 Marilah kita siapkan hati kita untuk diutus Tuhan ke dunia sebagai ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. 让我们预备好我们的心，被上帝差遣使用在这个世界上。上帝所信任托付给我们的庄稼与收获。 Marilah kita naikkan pujian KPPK 295 Ku pancarkan keindahanmu. 让我们唱诗295首。 Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Pergilah di dalam damai sejahtera, layanilah Tuhan Allahmu dengan melayani dunia, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.